Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, saya Ustazah Farah. Seperti biasalah, selaku guru sains kelas 1B. Okey, pada minggu ini kelas kita merupakan kelas video YouTube. Okey, awak belajar melalui video YouTube. So, sediakan buku teks awak dan juga buku tulis garis 2 awak, alat tulis dan BBM yang kita patut gunalah. Okey. Okey, kelas sains kelas 1B. Saya harap semua sihat-sihat sentiasa. Okey. Seperti biasalah, sebelum kita start kelas, kita kena baca doa belajar dan juga doa penarah hati. Doa belajar iaitu Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Doa penerang hati, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah ada 5 objektif. Pada minggu lepas saya ada bagi satu video lah, tapi video ringkas. So hari ini saya akan terangkan kembali video yang minggu lepas tu. Okey, yang pertama, objektif dia, murid dapat menyatakan diri manusia dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyatakan apa itu maksud berkomunikasi. Yang ketiga, murid dapat menyatakan kaedah berkomunikasi dengan betul. Okey, yang keempat, murid dapat menyatakan kemahiran manipulatif yang betul. Dan yang kelima, murid dapat menyatakan bagaimana nak mengendalikan spesimen dengan betul. Spesimen tu maksud dia alat apa? Alatan sains yang awak gunakan. Alatan yang awak nak gunakan untuk membuat eksperimen. Okey, biasa ada dalam makmal sains. Okey. So, tajuk kita pada hari ini adalah boleh buka buku teks, buku surat pertama iaitu unit 1 kemahiran saintifik. Lihat gambar dan ceritakan apa yang ada dalam gambar ni. Okey, teliti gambar ni. Apa yang ada dalam gambar ni? Ni gambar orang yang pakai baju warna pink ke purple ni. Ala-ala pink gitu. Tengah memotong durian. Tengah makan. Ni mesti dia pergi keluarga tengah piknik. Lepas tu ada pakcik jual aiskrim. So, apa lagi kan? Jual aiskrim. Mestilah adik-adik ke, abang-abang ke, kakak ke, beli aiskrim. Ada yang ni, yang dua lelaki baju putih dengan kuning ni tengah bermain gasing. Okey. Oh, yang ni yang dekat motor aiskrim tengah makan aiskrim lah. Yang ni tengah makan tembikai. Okey, kemahiran saintifik. Apa maksud kemahiran saintifik? Okey, dekat sini Zaza ada bagi nota lah dekat sebelah dia. Okey, tengok sama-sama. Apa maksud kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik ni ialah merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Ya, kemahiran saintifik ni ada 2 kategori. Kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, so kita tengok apa maksud kemahiran proses sains dan juga maksud kemahiran manipulatif. Okey. Boleh buka muka surat 2. Kemahiran proses sains yang pertama ada kemahiran proses sains juga ada dua. Yang pertama memerhati dan juga berkomunikasi. Okey, so kita tengok yang pertama dulu, memerhati. Kita memerhati menggunakan deria. Dalam dialog ni, apakah deria yang digunakan untuk memerhati? Yang pertama ni ditunjuk deria sentuhan. Tangan tu tengah sentuh ais. Yang kedua,
Deria penglihatan. Menggunakan spesimen sains, alatan sains. Diguna apa ni? Kanta pembesar untuk tengok saiz daun. Bukan nak tengok saiz, nak tengok apa kata, nak tengok lakaran daun tu. Ada berapa lakaran dia, macam mana urat dia, urat selari ke, urat jejala ke, kan. Jenis-jenis daun, nak tengok jenis-jenis daun. Ada ulat ke tak ada ulat. Tu deria penglihatan. Okey, yang ketiga ni deria apa? Deria bau. Deria bau mestilah menggunakan hidung. Yang keempat deria rasa. Deria rasa kita menggunakan lidah. Yelah nak rasa masam, manis, tawar, pahit. Kan? Okey, yang last ni deria penglihatan. Okey, tengok info guru kat bawah tu. Gunakan kaedah sumbang sarang untuk mendapat tindak balas daripada murid dan juga bincangkan setiap tindak balas murid tentang kemahiran memerhati. So, kita bincangkan. Kat sebelah ni ada nota saya. So, tengok dekat skrin. Okey. Mata untuk melihat. Ya, deria mata tadi ni. Deria penglihatan. Deria penglihatan ialah menggunakan mata. So, kita guna mata ni untuk apa? Contoh, ingat tak kerja sekolah yang Ustazah bagi yang gambar ayam tu kan? Tu kaedah memerhati. Dia bagi deria mata. Untuk melihat apa? Melihat ayam goreng. Okey. Yang kedua, hidung untuk menghidu. Macam ayam goreng itu hari. Hidung untuk menghidu. Nak hidu apa ayam goreng tu? Nak hidu bau wangi. Bau busuk ke, bau wangi ke, kan? Lepas tu lidah untuk merasa. So, bila kita rasa ayam goreng tu rasa apa? Rasa sedap, pedas, manis, pahit. Kan? Masin. Okey, tangan untuk menyentuh. Sentuh ayam goreng rasa apa? Panas kan? Panas ke sejuk? Okey, yang last sekali telinga untuk mendengar. So, ayam goreng tak ada kaitan dengan telinga lah. Cuma mungkin telinga ni kita guna semasa mak tengah goreng ayam goreng kan. So, dengar bunyi bunyi minyak tu kan. Tu kaedah mendengar. Telinga untuk mendengar. Mendengar ni biasa dengar muzik, dengar bunyi telefon, dengar bunyi lagu, dengar bunyi radio, dengar bunyi televisyen. Macam-macam kita dengar lah. Dengar orang bercakap kan. Okey. Kita pergi kepada kemahiran proses sains yang kedua ialah berkomunikasi. Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. So, tengok buka muka surat 4. Okey, muka surat 3 tu tinggal dulu. Memerhati alat muzik. So, kita kena buat uji kaji ni di dalam kelas. Okey, secara bersemuka tak apalah. Kita tinggal dulu yang tu. Eksperimen semua kita buat kat kelas je. Bila sekolah buka nanti. So, kita teruskan pada berkomunikasi. Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Maksudnya berkomunikasi ni macam mana kita menggunakan kaedah apa untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain supaya orang tu faham. Macam saya sekarang, saya guna kaedah apa pada murid-murid saya supaya murid-murid saya faham. So, saya menggunakan kaedah lisan. Kan? Contoh saya bagi. Lepas tu tengok, mari kita lihat cara Alia berkomunikasi dengan rakannya tentang seekor kumbang kura-kura. So, dekat dalam buku teks awak tu dia bagi contoh Alia. Dia berkomunikasi dengan rakan dia tentang kumbang. Dia panggil kumbang kura-kura warna merah tu. Kalau saya panggil kumbang je lah. Okey. Dia ada 3 dekat sini cara berkomunikasi dia. Antaranya ialah lisan, lakaran dan juga tulisan. Okey, kalau daripada segi lisan tu, kumbang kura-kura berwarna merah dengan tompok-tompok hitam pada sayapnya. Maksudnya dia cakap dengan kawan dia tu, dia dengan cara dia memerhati kumbang.
Dia tengok ada tompok. Lepas tu dia tengok ada warna kan. Pada sayap dia. So, bila dia nak cakap, dia dah gunakan cara lisan. Dia cakap dengan kawan dia. So, dia menggunakan cara lain lagi. Ialah melalui lakaran. So, dia lukis pula gambar kumbang tu. Ada warna merah, ada warna hitam tu kan. Jadilah bentuk kumbang. So, yang ketiga dalam bentuk tulisan. Dia tulis pula. Cara nak menyampaikan ni. Kalau kita tak menggunakan mulut, kita guna secara tulisan. Kita bercakap, ini kumbang, kura-kura. Serangga ini berwarna merah dengan tompok-tompok hitam pada sayapnya. Maksudnya, kita guna berkomunikasi ni, maksudnya kita faham. Kita nak sampaikan maklumat tu supaya orang faham. So, kita guna cara lah. So, tu dinamakan berkomunikasi. So, tengok nota sebelah yang Ustazah bagi tu, berkomunikasi melalui lisan, tulisan dan juga lakaran. So, dekat situ contoh yang dia bagi ialah tengok daun. Daun ini berwarna hijau. Dia ambil sehelai daun. So, dia nak sampaikan dekat kita melalui lisan. So, dia bagi tahu. Ini ialah daun. Dia cakap menggunakan mulut. Menggunakan mulut. Dan bercakaplah maksud dia lisan ni. Okey, yang kedua melalui tulisan. So, dia bagi tahu, dia tulis. Daun ini berwarna hijau. Daun ini ialah jenis urat jejala. Daun ini ialah jenis urat selari. Melalui tulisan dia bagi tahu. So, daun ini berwarna hijau. Okey. Yang ketiga, so dia lukis pula. Dia buat satu lakaran daun. Dia nak suruh orang faham kan. Ni adalah daun. Dia nak tunjuk. Itu adalah cara berkomunikasi. Contoh saya sekarang adalah cara berkomunikasi saya. Nak sampaikan ilmu sains pada awak ni, saya menggunakan lisan lagi. Saya menggunakan melalui video kan. Melalui tulisan. Tulis dekat skrin ni. Buat bulat-bulat lagi. Kan. Okey. Kemahiran saintifik. Yang tadilah saya cakap ada dua. Kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. So, kita tengok kemahiran manipulatif ni apa maksud dia. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan sains. Okey. Psikomotor. Apa maksud psikomotor ni? So, tengok dekat bawah tu, info guru. Spesimen ialah bahan atau objek yang hendak dikaji. Maksudnya, contoh nak kaji siput. So, itulah kita panggil spesimen. Kita menggunakan alat apa? Kita menggunakan kanta pembesar. Kanta lekak. Contohlah Ustazah bagi. Kita nak guna pengepit. Nak kepit siput kan, koklah geli, tak nak pakai tangan kan. Sebab dia hidup tu kan. Contoh. Okey. Yang kedua, psikomotor ialah kemahiran yang berkaitan dengan pergerakan tubuh dan aktiviti mental. Maksudnya, awak menggunakan kemahiran yang ada pada pergerakan tubuh awak lah. Awak guna cara apa? Tangan ke atas ke bawah ke, sambil berlari ke, kan, nak siasat tu. Tu adalah psikomotor, pergerakan tubuh dan aktiviti mental. Yang melibatkan, mental ni yang melibatkan awak punya fikiran lah. So, maksudnya kita ni buat eksperimen, kena berfikir. So, maksudnya bila kita buat eksperimen tu, kita kena berfikir. Kenapa kita buat eksperimen tu? Kan, tu adalah mental. Okey, yang pertama, manipulatif yang pertama ialah menggunakan alatan dan bahan sains. Mestilah nak buat eksperimen kan, kena guna alatan dan bahan sains. Okey, yang kedua, mengendalikan spesimen. So, kena carilah bahan-bahan dia tu kena cukup dah semua kan. Kena letak tempat yang betul lah. Kalau nak suruh pokok tu hidup, kena letak dekat cahaya matahari. Contoh ni yang gambar dia tunjuk ni contoh lah. Okey, yang ketiga, membuat lakaran. Contoh kita nak buat eksperimen pasal daun. Kita menggunakan spesimen daun. So, membuat lakaran. Kita guna lakaran.
Tengok daun, lepas tu kita buat dakaran. Okey, yang keempat membersihkan alatan. Yelah, mestilah selepas guna semua alat sains tu kita kena bersih. Dan yang last sekali, yang kelima ialah menyimpan alatan. Yelah, lepas guna mestilah kena simpan alatan sains di tempat yang betul dan sesuai. So, kena guna alatan sains mestilah guna dengan cermat. Kena berhati-hati. Okey. Tengok next. Ni kemahiran manipulatif ni tadi. Mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan betul. Dan yang kelima ialah menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan selamat. Maksudnya kena tak tempat betul-betul lah. Tak nak bagi pecah ke, tak nak bagi jatuh ke, kan, tersusun kemas. Okey, ni sebelah antaranya lah peralatan sains yang digunakan untuk murid-murid membuat eksperimen lah. Ni semua ada dalam makmal sains. Memang alat-alat khas. Okey, contoh yang pertama ni ialah mungkin awak akan jumpalah nanti test tube, tabung uji, penunun Bunsen, banyak barang-barang yang ni, termometer, kanta lekap, kanta pembesar. Biasa orang panggil kanta pembesar. Okey, mikroskop, stereoskop, teleskop. Macam-macam skop lah ada, kan? Alatan sains. Okey, alat penyukat, pembaris panjang, pendek, semua ada. Okey. Oh, dah habis? Oh, okey. Kerja rumah. Okey, dah habis dah unit 1. So, minggu akan datang kita sambung pada tajuk unit 2. Iaitu tajuk apa? Peraturan bilik sains. Okey, akan datanglah. So, kerja rumahnya kat sini ialah salin soalan dan jawapan ke dalam buku tulis garis 2 sains. Ni, muka surat 9. Mari ulang kaji. Saya nak awak salin soalan dan buat jawapan je. Tapi kalau ada yang murid yang terlampau rajin, yang boleh melukis semua, nak tampal gambar semua, terserah. Tak ada halangan. Cuma kalau boleh tulislah cantik-cantik. Tulis cantik-cantik. Maksud saya tulis kemas-kemas lah. Supaya saya boleh baca. Kan ni awak tulis. Saya tak boleh baca, macam mana saya nak check kerja awak, kan? Okey. Buat kerja rumah ni relax je. Saya tak minta. Orang kata apa? Minta melulu lah. Orang kata hari ni bagi, hari ni nak. Tak. At least 1 minggu lah awak siapkan. Okey. So hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad saya boleh check. Macam tu. Okey. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Ada 4 soalan kat situ. Mari ulang kaji. Okey, semestinya dekat buku tulis garis 2 awak tu kena ada tarikh dan hari. Contoh, hari ni hari Isnin. Tarikh 15 Februari 2021. Kena buat. Lepas tu dekat atas, dekat bawah tu tulis mari ulang kaji, so garis. Okey. Okey, dekat sini saya ada bagi satu video eksperimen reka cipta. Ni. Buku teks awak, muka surat 5. So, awak boleh tengok lah. Ada contoh-contoh ni eksperimen yang dijalankan. Membina model biri-biri. So, kalau rasa nak buat dekat rumah tu, bolehlah try. Tapi kalau tak ada alatan, tak payahlah. Tengok je video yang Ustazah tunjuk ni. Okey. Apa-apa yang awak tak faham, apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, semua boleh direct pergi PM Ustazah. Okey, saya akan jawab insya-Allah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ya. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey, dekat sini saya ada bagi satu video eksperimen reka cipta. Ni. Buku teks awak, muka surat 5. So, awak boleh tengok lah. Ada contoh-contoh ni eksperimen yang dijalankan. Membina model biri-biri. So, kalau rasa nak buat dekat rumah tu, bolehlah try. Tapi kalau tak ada alatan, tak payahlah. Tengok je video yang Ustazah tunjuk ni. Okey. Apa-apa yang awak tak faham, apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, semua boleh
direct pergi PM Ustazah. Okey, saya akan jawab insya-Allah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ya. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey, dekat sini saya ada bagi satu video eksperimen reka cipta. Ni. Buku teks awak muka surat 5. So, awak boleh tengoklah. Ada contoh-contoh ni eksperimen yang dijalankan. Membina model biri-biri. So, kalau rasa nak buat dekat rumah tu, bolehlah try. Tapi kalau tak ada alatan, tak payahlah. Tengok je video yang Ustazah tunjuk ni. Okey. Apa-apa yang awak tak faham, apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, semua boleh direct pergi PM Ustazah. Okey, saya akan jawab insya-Allah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ya. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey, dekat sini saya ada bagi satu video eksperimen reka cipta. Ni. Buku teks awak muka surat 5. So, awak boleh tengoklah. Ada contoh-contoh ni eksperimen yang dijalankan. Membina model biri-biri. So, kalau rasa nak buat dekat rumah tu, bolehlah try. Tapi kalau tak ada alatan, tak payahlah. Tengok je video yang Ustazah tunjuk ni. Okey. Apa-apa yang awak tak faham, apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, semua boleh direct pergi PM Ustazah. Okey, saya akan jawab insya-Allah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video ya. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey, dekat sini saya ada bagi satu video eksperimen reka cipta. Ni. Buku teks awak muka surat 5. So, awak boleh tengoklah. Ada contoh-contoh ni eksperimen yang dijalankan. Membina model biri-biri. So, kalau rasa nak buat dekat rumah tu, bolehlah try. Tapi kalau tak ada alatan, tak payahlah. Tengok je video yang Ustazah tunjuk ni. Okey. Apa-apa yang awak tak faham, apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan, semua boleh direct pergi PM Ustazah. Okey, saya akan jawab insya-Allah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.